Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengadakan lawatan ke sistem penyimpanan tenaga bateri BESS berskala utility pertama di Malaysia terletak di stesen Jana Kuasa Sejingkat Kuching. Sistem berkapasiti 60 megawatt itu dibangunkan dengan kos RM128 juta dan peranan penting dalam menyokong kestabilan grid tenaga di Sarawak. Dalam sidang media selepas lawatan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata BESS menyediakan pelbagai perkhidmatan grid kritikal termasuk rizab putaran utama, rizab kecemasan, peraturan voltan dan frekuensi serta pengurusan permintaan puncak. Ia juga membantu mengoptimumkan sistem penjanaan tenaga dan grid serta boleh digunakan secara mobil sejajar dengan matlamat Sarawak untuk mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2030 di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. BESS ini ditempatkan di stesen Jana Kuasa Sejingkat yang berkapasiti 150 megawatt iaitu loji Jana Kuasa Aram Batu pertama di Borneo dan kedua di Malaysia telah beroperasi sejak 1998. Loji itu kini dalam proses penghentian secara berperingkat selaras sebagai sebahagian daripada komitmen Sarawak Energy dalam mengurangkan pelepasan karbon dan meningkatkan kelestarian alam sekitar. Jambatan unik Sungai Bintango di Jalan Dato' Haji Babul akhirnya dibuka kepada orang ramai bermula semalam namun dalam tempoh terhad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Dato' Ibrahim Baki berkata, walaupun jambatan itu telah mencapai 80% siap, pembukaannya dibuat secara berjadual bagi memastikan kelancaran bagi kerja pembinaan. Buat masa ini, jambatan yang hanya mempunyai satu lorong itu dibuka dari pukul 4.30 petang hingga 10 malam. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan jambatan terbabit selamat digunakan selepas mendapat pengesahan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOS. DOS pun datang, yang kita panggil DOS. DOS akan beri approval untuk melibatkan kesihatan. Dah dikaji dan dianalis, okey, boleh. Dato' Ibrahim berkata demikian kepada media selepas majlis pra-perasmian jambatan itu. Sementara itu, penduduk setempat berharap tiada lagi kelewatan bagi fasa akhir pembinaannya. Mana Jun, what kita mintakan itu dalam bulan Raya Haji tu. Ya, dia cari kita punya rapat awal. Kerana apa? Orang kampung. Kita kesian dengan orang kampung. Bila nak datang simpang lalu belok ke lain. Pembinaan jambatan sepanjang 57 meter yang menelan kos RM50 juta itu mengambil masa lebih 5 tahun untuk disiapkan. Jambatan itu dijangka siap sepenuhnya menjelang Jun tahun ini. Pada majlis sama, Dato' Ibrahim turut merasmikan sebuah pondok polis di Kampung Bintangor bagi meningkatkan tahap keselamatan di kawasan tersebut. Beliau berkata pondok polis itu akan menempatkan seramai 32 anggota bersama seorang pegawai. Ia juga dilengkapi lebih 30 motosikal unit peronda bermotosikal URB untuk mengawasi sekitar Satok. Beliau menegaskan langkah ini penting bagi memastikan perkhidmatan keselamatan terus diperkasakan di kawasan perbandaran tersebut. Turut hadir Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta. Usaha menangani risiko tanah runtuh di Kampung Lereng Bukit dan Kampung Haji Wahid diteruskan bagi menjamin keselamatan penduduk. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man menerusi satu kenyataan berkata, keselamatan dan kesejahteraan komuniti di kawasan berkenaan menjadi keutamaan. Kerjasama dengan kementerian dan agensi berkaitan bagi mendapatkan pertukaran kewangan mencukupi untuk penyelesaian jangka panjang. Terdahulu, satu lawatan bersama Ketua Pengarah Jawatan Mineral dan Geosains JMG Malaysia, Datuk Zamri Ramli, serta wakil dari Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA meninjau lokasi yang terlibat. Lawatan bertujuan memahami aspek teknikal berkaitan keselamatan cerun dan risiko tanah runtuh selain meneliti struktur geologi, aliran air bawah tanah serta faktor cuaca yang menyumbang kepada kejadian tanah runtuh di kawasan berkenaan. Hasil laporan penuh JMG akan dijadikan panduan bagi tindakan susulan lebih efektif.
Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM Cawangan Sarawak akan menganjurkan Hari Peringatan Sedunia Peringkat Negeri Sarawak di Astana Negeri Kuching pada 19 April ini. Menurut kenyataan media PPPM Cawangan Sarawak, kira-kira 250 ahli dan pemimpin persatuan dijangka hadir ke majlis tersebut. Berbagai aktiviti akan diadakan termasuk persembahan dan nyanyian oleh ahli Pandu Puteri. Hari Peringatan Sedunia disambut setiap tahun di seluruh dunia bagi memperingati pengasas pengangkap dan Pandu Puteri Sir Robert Baden-Powell dan Lady Olaf Baden-Powell. Tema sambutan tahun ini ialah kisah kita mencerminkan perlambangan dan nilai pergerakan kita. Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak memaklumkan penganjuran majlis tersebut menerusi kenyataan media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri Yang di-Pertua Negeri Tuh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi yang juga penaung persatuan di Astana Negeri Kuching. Rombongan diketuai oleh Yang di-Pertua PPPM Cawangan Sarawak Datuk Dayang Morliah Datuk Awang Daud. Pada kunjungan tersebut, PPM Cawangan Sarawak menerima sumbangan RM100,000 daripada OCI Terasa Sendirian Berhad yang akan disalurkan kepada ahli persatuan, khususnya pelajar sekolah golongan B40 di Bintulu yang terkesan akibat banjir baru-baru ini. Sebanyak 21 kotak pakaian terpakai diagihkan kepada 3 kampung yang terjejas banjir di sekitar Kuching, iaitu Kampung Segedup, Kampung Ratau Panjang dan Kampung Sijijak. Menurut Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kejutaan TV RTM Kuching, Azmi Ahmad, inisiatif ini adalah sebahagian daripada program Kamik Prihatin yang digerakkan oleh pihak pengurusan RTM Sarawak bagi membantu penduduk yang dilanda musibah banjir. Beliau berkata program ini bermula dengan mengumpul sumbangan barangan kering daripada para pendengar radio RTM Sarawak sejak 6 hingga 12 Februari lalu. Kita cuba laksanakan program ini setiap tahun, di mana kita tahu pada awal tahun setiap tahun akan berlakunya satu fenomena monsun timur laut. So penduduk-penduduk yang berada di sekitar sungai-sungai di Sarawak ni mungkin akan terjejas dengan bencana banjir. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengagihkan sumbangan di Kampung Sejijak Kuching. Sementara itu, wakil penduduk 3 kampung terlibat menzahirkan penghargaan kepada RTM Sarawak atas sumbangan yang diberikan kepada keluarga yang memerlukan. Seramai 52 buah keluarga lah yang berpindah ke pusat pemindahan sementara lah. Jadi alhamdulillah setakat itu ramai juga pihak-pihak yang datang menghulur bantuan, NGO dan saya bagi pihak orang kampung mengucapkan ribuan terima kasih lah atas sumbangan kotak-kotak pakaian untuk sidak yang terkesan banjir lah. Bekas pengelola YFM Iban RTM Kuching Peterson Brain Datuk Sri Temenggung Montegrai menghembuskan nafas terakhir pada Khamis pada usia 74 tahun. Peterson Bruen yang popular dengan program Teruan Penemu dan Ayak Pelangkak Gantung meninggal dunia pada pukul 10.30 pagi semalam di Pusat Jantung Sarawak. Menurut anak sulungnya, Phyllis Montegrai, bapanya diserang minor stroke sebelum meninggal dunia disebabkan komplikasi jantung. Mendiang berkhidmat di RTM sejak 1971 dan bersara pada tahun 2007 pada usia 56 tahun. Pengelola YFM Edmund Langgi menyifatkan mendiang seorang ketua yang banyak memberi bimbingan dan nasihat sepanjang berkhidmat. Mendiang meninggalkan seorang balu, 2 anak perempuan dan seorang anak lelaki. Upacara penghormatan terakhir akan diadakan pada Ahad ini 10 pagi di Dewan Serbaguna B, Gereja St. Thomas Kuching sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Anglican Prutan. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.